Susunan urusan persidangan yang ketiga, cadangan-cadangan yang diberitahu. Yang amat berhormat, Ustaz Datuk Menteri Besar akan mencadangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker, bahawa Dewan Negeri Kelantan yang ke-13 yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya serangan ganas dan pembunuhan beramai-ramai orang awam yang berhimpun secara aman di Mesir oleh pihak keselamatan dan tentera negara berkenaan di bawah pimpinan Jeneral Abdul Fattah al-Sisi yang telah mendapat kuasa secara tidak sah melalui kudeta, dan mendesak supaya semua penubuhan, pembunuhan dan tindakan kejam ke atas orang awam dihentikan serta-merta. Presiden yang dipilih secara demokratik dibebaskan dan dikembalikan kuasanya semula dengan beberapa segera serta mendesak semua pihak menerima akan keabsahan sistem demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Berhormat Tuan Speaker, saya ingin menyatakan hujah terhadap cadangan usul yang saya bacakan sebentar tadi. Islam amat memandang tinggi kepada manusia secara umumnya, tanpa mengira Muslim atau non-Muslim, hamba atau merdeka. Prinsip ini ditegas di dalam Al-Quran dalam ayat yang berbunyi, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat yang 70. Ayat ini adalah satu penegasan yang menjadi asas kemuliaan manusia di dalam Islam. Seterusnya, Islam menurunkan hukum dan peraturan untuk menjaga hukuman sesama manusia. Antaranya, hubungan tersebut adalah manusia hendaklah menjalinkan hubungan yang harmoni antara satu sama lain. Inilah prinsip kemuliaan manusia yang Allah turunkan kepada mereka. Konsep kemanusiaan dalam Islam adalah luas, bukan sahaja tertumpu kepada aspek fizikal, bahkan ia merangkumi diri dan jiwa manusia. Justru mengupat, mencemuh dan memaki hamun kepada seseorang adalah diharamkan, sama ada kepada Muslim atau non-Muslim. Malah konsep kemanusiaan dalam Islam menjakau hingga selepas kematian manusia. Oleh itu, Islam mengharamkan segala bentuk penyiksaan kepada manusia, walaupun setelah kematian. Sabda Rasulullah SAW, kasrul azmil mayyit kakasrihi hayyan. Maksudnya, mematahkan tulang mayat samalah seperti mematahkan tulangnya semasa hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Ini memberi maksud bahawa kematian tidak melenyapkan kemanusiaan. Islam tetap memberi hak kemanusiaan walaupun sesudah jasad manusia tidak lagi mempunyai ruh. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'a ahadukum janazatan falyakum hina yaraha hatta tukhallifahu." Apabila kamu melihat jenazah diusung, maka hendaklah kamu bangun sehingga meninggalkan kamu. Riwayat Muslim. Pada suatu hari, satu jenazah diusung berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Lantas baginda pun bangun. Sahabat-sahabat yang berada di situ memberitahu, itu adalah jenazah seorang Yahudi.
Lalu Rasulullah SAW menyatakan, bukankah dia manusia? Hadis ini menegaskan bahawa manusia perlu dihormati semasa hidup dan selepas mati, tanpa mengira Muslim atau non-Muslim. Maka apatah lagi jika manusia dizalimi, dikhianati, disakiti dan dibunuh. Perkara tersebut adalah penghinaan kepada ciptaan manusia itu sendiri. Menjadi kewajipan kita untuk menyekat dan menghapuskan penghinaan tersebut di atas muka bumi ini. Islam telah mewajibkan kita membantu saudara se-Islam kita yang ditindas atau dikejam, sama dengan harta dan nyawa kita. Firman Allah, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaqulu rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira." Maksudnya, dan apakah yang menghalang kamu, iaitu maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yakni Mekah ini yang penduduknya adalah amat zalim, dan jadikanlah bagi kami daripada pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami." Surah An-Nisa ayat 75. Berdasarkan ayat ini, kata Iman Al-Jassas, adalah sesuatu yang diketahui umum bahawa telah menjadi iktikad seluruh kaum muslim apabila penduduk sesuatu negeri, kaum muslimin dalam ketakutan dari serangan musuh dan mereka tidak mampu menghadapinya, merasa terancam negeri, nyawa dan kaum mereka, maka ketika itu wajiblah ke atas seluruh umat untuk keluar mempertahankan kaum muslimin dari serangan musuh. Ini adalah perkara yang tidak khilaf lagi di kalangan ummah. Tidak sesiapa pun yang menyatakan harus dibiarkan ditumpahkan darah kaum muslimin. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa rampasan kuasa di Mesir dan pembunuhan beramai-ramai rakyat yang tidak berdosa adalah suatu penghinaan dan kebiadaban terhadap ciptaan Allah yang mulia. Tuan Speaker, kita mengetahui bahawa usaha untuk menggulingkan Presiden Morsi telah bermula sejak beliau menang kursi Presiden Mesir apabila gabungan pembakan yang menamakan diri mereka sebagai Barisan Penyelamat telah menutup semua pintu rundingan dan dialog yang ditawarkan oleh Morsi dalam semua isu, termasuk isu berkaitan dengan kedaulatan negara. Usaha menolak semua dialog dengan Morsi ini telah mengisytiharkan perang mereka ke atas Morsi semata-mata beliau dari Ikhwan Muslimin. Mereka kemudian meneruskan penentangan kepada Morsi dengan melancarkan kempen dinamakan Samarud, iaitu usaha mengumpulkan tanda tangan rakyat agar Morsi berundur dan diadakan pilihan raya presiden yang baru lebih awal sebelum menjelang 30 Jun. Mereka kononnya mengumumkan telah berjaya mengumpulkan lebih 20 juta tanda tangan. Mengikut perlembagaan, sepatutnya Morsi akan tamat penggal pemerintahannya pada Jun 2016, iaitu 4 tahun akan datang, dan pada waktu itu pilihan raya presiden perlu diadakan. Tetapi pembakan yang mewakili golongan sekular Mesir dan yang menjadi boneka kepada Amerika Syarikat serta kuncu-kuncu rejim Mubarak tidak dapat menerima kekalahan mereka yang ditolak oleh rakyat, maka mereka mendendangkan lagu bahawa Morsi gagal melaksanakan perubahan dalam tempoh setahun. Presiden Morsi yang pada hakikatnya telah
membangunkan Malaysia yang telah pun dihancurkan oleh pemimpin-pemimpin zalim yang menindas rakyat sebelum ini. Banyak melakukan perubahan dalam tempoh yang singkat. Keharmonian rakyat hanya dicapai serta dirasai walaupun hanya setahun di bawah pimpinan beliau. Dalam tempoh itu banyak kejayaan dikecapi seperti membangunkan terusan Swiss untuk menjadi pasaran bebas dunia. Dan Tuan Speaker, selepas tragedi pembunuhan beramai-ramai pada 14 Ogos lalu, perintah berkurung mula dikuatkuasakan bermula jam 7 malam hingga 6 pagi. Selang beberapa hari kemudian, melihat kepada keadaan yang kembali tenang, kerajaan kudeta Mesir mengurangkan waktu perintah berkurung bermula 11 malam hingga 6 pagi, kecuali dari hari Jumaat sahaja yang bermula jam 7 malam hingga 6 pagi. Situasi ini amat memberi kesan kepada aktiviti harian masyarakat tempatan, lebih-lebih lagi meninggalkan kesan yang teruk kepada ekonomi Mesir. Walau bagaimanapun penyokong mesti tidak patah semangat untuk terus berhimpun walaupun arahan perintah berkurung dikuatkuasakan. Hari Jumaat dijadikan hari utama untuk menghimpunkan jutaan penyokong Dr. Morsi di semua dataran dan jalanan seluruh Mesir. Di samping hari-hari lain, mereka masih meneruskan himpunan dan perarakan. Al-Sisi dan buruannya menyuraikan lokasi demonstrasi dengan cara kekerasan, sehingga membunuh rakyat yang terdiri pada orang tua, kanak-kanak, lelaki dan wanita tanpa belas kasihan. Sehingga kini jumlah rakyat yang syahid sudah meningkat kepada jumlah 6,181 orang, sementara yang mengalami kecederaan kritikal selama 25,252 orang. 18,663 lagi telah ditahan di penjara, kebanyakannya disembunyikan di lokasinya, khususnya bagi pemimpin Ikhwan Muslimin dan penyokong demonstrasi menuntut hak keadilan. Tawanan penjara kebanyakannya telah diseksa dengan begitu kejam. Akhbar Asy-Sya'b, iaitu sebuah akhbar yang menjadi rujukan kebanyakan rakyat Mesir hari ini, telah melamporkan bahawa lapan kuasa yang berlaku ini turut didalangi oleh Israel yang tidak senang dengan pemerintahan Dr. Morsi yang banyak membela dan mempertahankan tanah suci Al-Quds. Semasa era pemerintahannya dan menjalinkan kerjasama dengan parti Hamas Palestin, sejarah membuktikan bahawa Israel ini tidak akan mengizinkan mana-mana kumpulan Islam, sama ada kumpulan itu dari mazhab Sunni, Salafi atau yang senang dengan fahaman Islam. Israel terlalu takut kepada pemerintahan Presiden Morsi yang berasal daripada gerakan Ikhwanul Muslimin. Awal pemerintahannya, Morsi muncul sebagai individu yang pertama memberi amaran bahawa Gaza berada di bawah jagaannya dan jangan ada mana-mana pihak yang mengganggu wilayah itu. Ketika konflik itu, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama pernah menghubung Morsi meminta bantuan untuk membuat resolusi dalam usaha menghentikan krisis di Gaza. Ini menunjukkan bahawa Morsi mempunyai pengaruh kuat di kalangan penduduk Islam dunia. Tindakan ini menyebabkan Israel menyifatkan Morsi bukan calang-calang pemimpin untuk dipersendakan seperti bekas Presiden Hosni Mubarak. Kepincangan golongan agama dan dalam menangani isu ini akan menjadi kemudaratan yang besar kepada umat Islam. Apabila Syekh Azhar memberi sokongan kepada Jeneral Al-Sisi dan tentera, maka mereka akan membantai rakyat yang tidak berdosa dengan penuh hujah bahawa ketua para ulama di Mesir bersama dengan mereka. Walaupun pada hakikatnya majoriti ulama di Mesir, khususnya dari Al-Azhar, menentang lepasan kuasa ini. Jabhah Ulama Al-Azhar, sebuah badan terkemuka yang menghimpunkan ulama Al-Azhar, telah memberi sokongan padu kepada Dr. Morsi. Presiden Jabhah Ulama Al-Azhar, Ketua Yahya Ismail Hablus, pada Julai lepas menyatakan bahawa tindakan tentera yang merampas kuasa dan membantai rakyat merupakan satu kejahatan dan haram di sisi undang-undang. Jabhah
ulama Azhar juga turut mengkritik pendirian Syekh Al-Azhar Dr. Ahmad Tayyib yang menyokong kudeta tentera mengguling Dr. Morsi. Jabahah meminta Syekh Al-Azhar meletakkan jawatannya dan menegaskan bahawa Dr. Morsi adalah Presiden Mesir yang sah. Kita kesal dengan sokongan yang diberikan oleh beberapa tokoh ulama kepada Al-Sisi, sehingga cukup memilukan apabila ada yang memfatwakan bahawa boleh dibunuh 1/3 rakyat yang menentang kerajaan demi menyelamatkan 2/3 daripada rakyat yang bersama kerajaan. Hal ini membuka ruang kepada golongan jahil untuk menumpahkan darah saudara mereka dengan sengaja. Yang berhormat Tuan Speaker, demokrasi merupakan sistem yang memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pilihan raya yang diadakan. Ini mengambil kira majoriti suara rakyat dan meletakkan ia sebagai timbangan pilihan raya rakyat secara bebas. Sistem demokrasi ini bertujuan memberikan hak sama rata kepada rakyat dan menolak sistem pemerintahan secara diktator. Demokrasi inilah yang diperjuangkan oleh sejumlah besar rakyat di Mesir pada hari ini. Kuasa diktator telah dikalahkan oleh kuasa pemilihan yang adil dan oleh rakyat terhadap Morsi. Dengan tekanan rakyat terhadap As-Sisi dan perapasan kuasa mereka memujuk Ikhwan Muslimin agar berdamai dan menerima peletakan jawatan Presiden bagi pihak Morsi, namun Ikhwan Muslimin menegaskan tidak akan menerima sebarang solusi yang dicadangkan mana-mana pihak kecuali pihak tentera bersetuju untuk mengembalikan legitimasi Mesir dengan menyerahkan kembali Dr. Morsi sebagai Presiden Mesir yang sah, dan inilah yang juga tutukan kita yang bersidang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, di atas rasa keprihatinan dan solidariti ukhuwah Islamiah, saya mohon Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mulia yang bersidang pada hari ini mengambil ketetapan, mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan rakyat Mesir dan penahanan yang tidak berperi kemanusiaan ke atas pemimpin-pemimpin yang tidak berdosa. Begitu juga terhadap pembantaian dahsyat oleh rejim Bashar di Syria, kekejaman Israel di Palestin serta penyembelihan umat Islam di Rohingya. Yang Pertua, saya mohon mencadangkan usul ini. Yang berhormat Tuan Speaker, saya mohon menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu cadangan bahawa Dewan Negeri Kelantan yang ke-13 yang bersidang hari ini membuat ketetapan mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya serangan ganas dan pembunuhan beramai-ramai orang awam yang berhimpun secara aman di Mesir oleh pihak keselamatan dan tentera negara berkenaan di bawah pimpinan Jeneral Abdul Fattah As-Sisi yang telah mendapat kuasa secara tidak sah melalui kudeta, dan mendesak supaya semua pembunuhan dan tindakan kejam ke atas orang awam dihentikan serta-merta. Presiden yang dipilih secara demokratik dibebaskan dan dikembalikan kuasanya semula dengan seberapa segera, serta mendesak semua pihak menerima akan keabsahan sistem demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sekarang saya kemukakan cadangan tersebut bagi perbahasan.